Ni kita masuk bab ini serius. Tular di semua media sosial. Anda juga tahu bahawa seorang mantan Menteri Kanan, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, dan juga seorang Perdana Tan Sri dan tokoh perniagaan juga telah pun disiasat oleh SPRM. Dan mereka ini pastinya akan didakwa dalam waktu yang terdekat. Nama belum boleh disebutkan lagi. Sebab itu, SPRM tidak boleh menyiarkan. Tapi beliau adalah merupakan mantan Menteri Kanan. Tentulah jawatan itu, kerana katanya bahawa ini melibatkan juga wang-wang yang disapu daripada Jana Wibawa serta apa yang dilaporkan oleh Panama Papers. Artinya Panama Papers telah pun dibuka. Bersedialah mereka. Dan kabarnya jumlah wang yang wang negara yang disapu oleh mereka setakat ni yang diseleweng adalah sejumlah 2.3 bilion. Dan kebanyakan wang-wang tersebut telah pun berada di luar negara, di mana SPRM sedang mengejar dan memburu, menjejaki untuk mendapatkan kembali wang tersebut dan dibawa pulang. 2.3 bilion saudara, bukan sikit-sikit. Jadi ini adalah kesinambungan saudara. Kerana katanya 14 orang telah pun disiasat. Saya dah bagi tahu pada anda lewat minggu lalu, saya difahamkan sebenarnya 21 nama telah pun disebut-sebut. Tapi saya tak boleh menatakan. Saudara Azizul Hamid, betul lah saudara. Mereka lain tak ada. Wang ini wang rakyat. Kenapalah mereka sanggup begitu? Nak kaya boleh, berniaga lah. Saudara Nozaman, salam. Selamat malam. Terima kasih saudara Samsul Syam. PRN nanti undilah Barisan Nasional Kestabilan Demi Kemakmuran, kata Syamsul Syam. Bagi saya terpulang. Artinya saudara Muhammad Shah Ismail dia kata Pandora Paper is back. Ini akan dibongkar satu persatu. Saudara, dan saya difahamkan bahawa antara kegiatan dua orang ni saudara, yang 2.3 bilion itu termasuklah pembelian saham, menguasai syarikat-syarikat yang diapungkan di bursa saham dalam negeri dan juga di luar negeri. Waktu dekat. Sebab itulah sekarang ini saudara, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim ditubi, dilutu bagai nak agak. Sebab mereka merasakan seandainya kerajaan bertukar tangan pimpinannya, maka bolehlah terselamat. Itu keadaannya saudara. Mungkin anda kadang-kadang cerita yang bukan-bukan, pumpang. Sedangkan lihatlah 2.3 bilion itu baru dua. Bagaimana yang lain saudara? Bagaimana yang lain? Wang kita saudara. Betul saudara Nina, saya setuju. Saya bersetuju sedang disiasat. Sebab itu saya tak sebut nama. Dan saya juga mengharapkan kalaulah mereka ini dibawa ke mahkamah, jangan kita menjatuhkan hukuman. Saya dah bercakap berkali-kali, siapa saja yang dihadapkan ke mahkamah, jangan kita menjatuhkan hukuman persepsi. Biar mahkamah menjalankan tugas mereka. Sebab kita mesti berpegang pada prinsip no one is guilty unless proven by the court. Tidak ada sesiapa yang boleh dianggap bersalah melainkan dibuktikan oleh mahkamah. Itu memang jelas saudara, tak payah nak ingatkan saya. Tapi saya melihat kalau menurut laporan daripada Peninsulan Jaya Pencegahan Rasuah, kalau 2.3 bilion satu kes, bagaimana kes-kes yang lain? Sebab itu dalam bancian yang mengatakan, saya dengar, bukan tak ada orang bercakap dalam media sosial, kononnya tak logik lah. Dalam tempoh 26 tahun negara kehilangan sejumlah 44.5 triliun. Dia kata tak logik, bahawa kena begitu begini. Sedangkan inilah realitinya. Wang yang disapu, dibawa, diseleweng, dibawa keluar negara. Kita tak tahu. Kita rakyat marhain, kita peringkat bawahan. Saudara Mak Syah dia kata fail sedang disemak serta diberikan. Sedang disemak. Jadi saudara, saya tak mau menuduh sesiapa dan saya juga tidak akan melaporkan melainkan setelah disahkan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Menurut Ketua Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, beliau mengesahkan siasatan katanya tertumpu pada Seksyen 23 Akta SPRM 2009 berhubung kesalahan salah laku guna kuasa untuk mendapatkan suapan
dan kesalahan pengubahan wang haram di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 AMLA TFUAAA 2001. Artinya saudara, SPRM telah mengesahkan siasatan dijalankan. Kerana kerajaan perpaduan sekarang ni SPRM bawa kes ke mahkamah. Dah terang buktinya. Saya melihat sekarang ni saudara, sebab itu saya rasa agak lucu bila ada orang bertanya apa yang Anwar Ibrahim buat. Saya bukan nak mengangkat Anwar Ibrahim, tidak saudara. Kadang-kadang mereka melontarkan kenyataan yang saya kata ada logikanya. Dalam tempoh 5 bulan, 6 bulan, apa yang kita mahu? Oh, nakkan perubahan. Tak ada perubahan langsung. Macam mana kata tak ada perubahan? Bukan tak ada perubahan. Yang saya nampak, yang saya yakin, mungkin kehendak mereka, mesti datang wang di tangan mereka, hantar duit di atas pangkuan mereka, baru kata baik. Itu bagi saya, kalau itulah natijahnya, tak betul lah saudara. Sebab saya tak faham. Ada teman-teman mengatakan bahawa duit bantuan tak bagi. Bukan tak bagi, ada juga bantuan. Sebenarnya saya tahu masalah sebesar-besar masalah apabila poket rakyat semakin kempis. Dan usaha harus dilakukan untuk mendapatkan mereka ni peluang-peluang pekerjaan. Selagi rakyat ramai tidak punya peluang pekerjaan dan wang dalam poket mereka nipis, apa saja barang di pasaran dilihat mahal. Itu keadaannya. Kalau poket kembung saudara, tak ada masalah. Naik macam mana pun, apa nak kisah, duit banyak. Tetapi ini yang saya katakan, bahawa kementerian-kementerian yang berada di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim haruslah mengikut sealiran dengan hasrat wujudnya kerajaan perpaduan, iaitu untuk menangani derita rakyat. Soal SPRM diizinkan untuk melakukan pembongkaran demi pembongkaran, bagi saya dah jelas. Jangan kata tak ada apa pun dibuat. Dan memanglah untuk pelabur datang, bukan dia sebut hari ni besok datang. Mestilah ada proses-prosesnya. Dan sekarang ni sedang dijalankan. Jadi bila orang mengatakan kerajaan perpaduan ini gagal kerana dalam tempoh 5 bulan tak ada buat apa pun, saya heranlah, apa mahumu? Apa yang anda mahu? Saya bukan penjilat, saya bukan pembodek, saya tidak. Tapi mari kita berpijak pada bumi nyata. Kita dah bercakap dulu. 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Datuk Mahathir, kita menjerit. Kemudian naik Tan Sri Muhyiddin selama 17 bulan, kita menjerit. Kena datang Datuk Sabri, menjerit lagi. Aziz Abdul Hamid, hari ini dia kata saya bayar 6 saman, 50 kali 300, jimat duit 1000. Terima kasih ya Allah PM. Saya saudara Pak Chu, dia kata di pasar langkap kekurangan gula. Ini perlu kita tangani. Sebab itu saya katakan Pak Menteri harus memahami isi hati dan hasrat Perdana Menteri. Your boss is already telling the truth already. Saya bersyukur apabila Tan Sri Azam Baki dan anak buahnya di SPRM menghayati ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen, bahawa beliau mengatakan bahawa SPRM kena ingat, hari ini sudah hadir Perdana Menteri yang baru. So, toe to the line, laksanakan tugas untuk memerangi rasuah. Alhamdulillah. Lepas satu-satu pembongkaran. Yes, tetapi yang lain tu bagaimana? Tengku Zafrul, what will happen dengan pelabur-pelabur? Cepat-cepatlah. Masalahnya saya rasa kita tak sabar. Jadi sebab itulah katanya Datuk Anwar Ibrahim ni umum saja, sembang kari. Sedap cara mengata orang. Tak susah nak mengata orang. Tapi realitinya, saya dah bercakap dulu lagi saudara. Saya dah bercakap sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Saya katakan siapa pun yang akan menjadi Perdana Menteri, saudara, yang menggantikan Datuk Ismail Sabri untuk berada di anjung kuasa di Sri Perdana, mereka tidak mempunyai tongkat sakti. Kerana kedudukan ekonomi negara dah koyak rabak dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Itu kena jelas, saudara. Jadi sebab itu sebelum kita melontarkan kenyataan-kenyataan atas kekecewaan, kena fikir apa yang kita kecewa, apa yang kita marah, apa yang kita hendak. Tapi kalau kita hendak wang datang ke ribaan kita, ini satu benda yang agak mustahil. Bahawa pagi tadi PEKSO atau Pertubuhan Keselamatan Sosial telah pun mengesahkan bahawa seorang pegawai agensi itu juga telah dicekup oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah semalam.
Pekeso dalam surat kenyataan ini memaklumkan penahanan itu bagi membantu siasatan berhubung insentif pengambilan pekerja bawah program Pelan Jana Semula Ekonomi. Jadi banyak juga wang yang disebatnya saudara. Katanya bahawa menurut kajian, menurut laporan bahawa seorang pemilik syarikat sebagai upah meluluskan permohonan tuntutan penjana kerjaya bernilai kira-kira 1.3 juta ringgit. Tak ada kerja lain lah diorang saudara. Asyik, inilah saya kata asyik menyangkau. Itu keadaan. Baik saudara.